Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin وعلى صحابته الغر الميامين. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أخرجه مسلم. Para hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini, saat ini kita masih lagi menghirup nafas yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahal harga kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak terhingga, dan ini semua adalah satu kelebihan yang diberi oleh Allah SWT kepada makhluknya. Walaupun makhluknya bukan semua mensyukuri segala nikmat ini, tetapi Allah SWT yang maha pemurah, maha adil, diberikan kepada semua makhluk. Walaupun sebahagian besar daripada makhluk mengkufurinya, tidak mensyukurinya, malah lawan Allah Subhanahu wa taala. Baratismu ambil peluang untuk sama-sama kita perhati hadis qudsi, satu hadis qudsi yang masyhur ulama, nama dia Abu Idris Al-Khawlani. Bila terdengar orang baca hadis ni, dia terung lutut dia, daripada berdiri dia jadi terduduk. Bila terdengar hadis ni, dia faham betul-betul kandungan hadis ni.
Dan bagi Imam Ghazali, hadis ni dipanggil asrafu hadis ahli Syam. Hadis yang paling mulia di sisi ahli Syam. Hadis kursi ni. Bila sebut ibadi, ya ibadi, mana wahai hambaku. Perhati molek wahai hambaku, dengan molek wahai hambaku. Dengan molek, perhati molek. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalam. Hambaku sekalian, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan zalim, sifat zalim kepada diri aku. Fala tazalamu, maka jangan sekali-kali kamu berlaku zalim antara satu sama lain di kalangan puak-puakmu. Aku sendiri tidak zalim. Ni tu Tuhan nak ayat hebat ucapan dia, kata-kata dia. Aku sendiri harap benda tu kepada diri aku, dan aku harap mu ni hamba aku jangan buat perangan ni. Jangan buat perangan ni. Zulm. Kalau begitu, gapo dia zalim? Az-zulm. Zalim yang paling tinggi darjat dianya adalah asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah suatu kezaliman yang utama, yang paling besar. Zalim dari segi istilahnya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Letak satu benda bukan pada tempat dia. Letak satu benda bukan pada tempat dia. Ambil piah tak kaki, zalim orang panggil. Ambil kasut, moga kasut beli mahal kan? Ambil tak tah kepala, zalim juga orang ni. Tak nanti kepada dia orang. Buat satu benda bukan pada tempat dia, itu orang panggil zalim. Maka syirik adalah satu kezaliman yang besar. Kenapa? Kerana syirik ja'lul makhluk fi manzilatil khaliq. Ja'lul makhluk fi manzilatil khaliq. Orang syirik ni ialah orang yang menjadikan makhluk setaraf dengan khaliq, setaraf dengan pencipta. Maka ianya syirik. Maka syirik ni oleh kerana dia meletakkan suatu benda bukan pada tempatnya, maka dia adalah zalim. Asyirku la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling tinggi, paling besar. Kenapa? Kerana meletakkan taraf makhluk sama dengan taraf khaliq, pencipta. Lagu mana? Orang zaman itu dia puja atu, wak sakok, amai ngak jamai bodoh mula. Jamu. Wak sakok jamu nyetok dah legok. Tak ada setengah jam habis licin yang mau bodoh. Jamu. Pasal apa? Pasal bagi dia benda ni boleh jaga dia, boleh jaga tanaman dia, boleh jaga peliharaan dia dan sebagainya. Maka zaman tu syirik cara tu. Syirik zaman kita ni sesuai dengan zaman kita. Aku kalau tak ada jaket gitu kak, siapa nak beri kat aku? Anak aku nak ngaji, siapa nak beasiswa? Anak aku habis universiti, lagu mana masa depan anak aku kalau tak ada demo ni? Tidak lebih kuat itu. Itu orang panggil ja'lul makhluk fi manzilatil khaliq. Menjadikan makhluk seumpama tarah dia khaliq. Dan syirik ni paradigma, dia bermula daripada syirik, dia membawa kepada maksiat. Daripada syirik ni, dia tak duduk dengan gitu, dia membawa kepada
maksiat, membawa kepada buat dosa. Bila start dengan tak betul akidah, bila start dengan tak betul kepercayaan, bila start dengan tak betul iman, dia akan terbawa kepada terdorong untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah akidah tu penuh, akidah tu rosak, dia akan terdorong kepada kok mana pun ikut nafsu, ikut nafsu molek-molek para dia semua, molek-molek pergi balasah, molek-molek pergi masjid, tapi mari telitah, aku kalau duduk kekal masjid ni tak masuk nama demo ni. Mari semaya Jumaat di masjid ni, mari semaya Jumaat balasah ni saja aku. Maka bermula daripada tak pergi masjid, jauh daripada masjid. Bila start jauh daripada masjid, dia akan dekat dengan benda lain. Bila dekat dengan benda lain, para dia semua, dia maksiat ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, maksiat ni dia ketagih. Maksiat dia ketagih. Kalau seorang itu start buat satu maksiat, payah untuk dia cabut daripada maksiat tu, kecuali illa man sya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita dah tengok budak-budak penagih, para hadirin semua, dia start, bila dia start, Masya Allah, nak boleh kau start tu payah sikit. Kena gu dia heret, ajak, marilah pak kawan, marilah. Lepas tu gu dia bui, gu dia bui. Bila gu dia bui, dia start coba. Bila dia start coba, para hadirin semua, bila dia ketagih molek, tak kena gu ajak dia, dia agak gu pula. Tak kena gu dah ajak dia. Dia pandai-pandai untuk ajak orang lain pula untuk bersama dengan dia. Sebab tu para hadirin semua, walaupun maksiat ni kecil, jangan sekali-kali kita cuba untuk menjerumuskan diri kita kepada maksiat tu, walaupun pada pandangan kita kecil. Orang dulu rusak bermula daripada hilang kaki minum arak. Bila start minum arak, mabuk. Bila mabuk, berzina. Bila berzina, para hadirin semua, bila berzina, mengandung dengan tidak syar'i. Bila mengandung dengan tidak syar'i, untuk tidak pecah cerita, beranak, bunuh. Ataupun belum beranak lagi, bunuh. Bermula daripada mabuk, kiharak, zina. Bila zina, bunuh. Bila bunuh, tak ada arah nak letak, kambuh dengan tidak cara. Ya betul. Bermula daripada maksiat minum arak dan maksiat memabukkan diri. Jadi para hadirin semua, bila terkena dengan maksiat ni pula dia panggil al-ma'asi baridul kufr. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiat ni adalah penyebab kepada seseorang itu jadi kufur pula. Barik, dia panggil barik ni ke bahasa Arab pos. Kalau kita pergi ke pejabat pos, kita nak ayat orang Arab, aku nak pergi kepada pejabat pos, ana azhab ila maktabil barid. Aku nak pergi ke pejabat pos. Barik ni mana pejabat pos? Pos. Jadi bila sebut ma'asi, maksiat baridul kufri. Maksiat ni adalah perutusan ataupun galakkan ataupun dorongan kepada kekufuran. Bila maksiat, tak boleh kira, lama kelamaan terbawa kepada kekufuran. Jadi para hadirin semua, bermula daripada syirik tadi. Syirik yang pertama, yang paling ditakuti adalah menjadikan makhluk setaraf dengan Khalik.
Lebih-lebih lagi kalau kita menjadikan makhluk lebih tinggi tarafnya daripada Khaliq. Lebih tinggi tarafnya daripada pencipta. Hatu paradismu. Ini cerita panjang. Kalau kita tengok kisah bakpo, kisah permulaan jadi penyembah berhala dan sebagainya. Asal mula-mula ni berhala nak jadi ni paradismu bermula daripada nak mengingati kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang. Orang ni orang juru, orang ni orang lebah, orang ni orang warak, orang ni orang baik. Maka supaya kenangan tidak mapuh, kenangan ni tidak hilang, maka buat satu lembaga yang serupa yang seumpama dengan tu. Peringkat awal je. Peringkat awal. Lepas tu tahun berganti tahun, masa berganti masa, sampailah kepada kita hari ni, asalnya berhala tu adalah gambaran kepada seorang yang soleh, sampai kepada peringkat disembah. Lagi hebat lagi, habis tak ada benda nak sembah, ambil makanan, ambil buah taman, jatuh, buat orang sembah. Dalam perjalanan tanya lapar molek, ambil balik barang hak semua tu makan, habis licin. Ini paradismu hasil daripada syirik kepada Allah SWT. Dan ini satu kezaliman yang besar. Itu satu. Yang kedua, termasuk dalam zalim juga, zalim fi haqqil ghair, melakukan kezaliman pada hak orang lain. Ni hak kita duk faham banyak ni. Hak kita duk gilak sama ni. Dan benda ni juga termasuk dalam bab yang dibenci, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Paradismu zalim dalam bab ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila 'alayhi. Siapa-siapa yang berlaku zalim kepada saudara dia, zalim kepada saudara dia, sama ada min 'irdih, dari sudut kezaliman yang berlaku dengan menjejaskan maruah dia. 'Ird maknanya maruah. Kita orang kapal panggil air muka, maruah. Falyatahallalhu minhu al-yawm, maka dia kena minta halal selalu. Jangan lok benda tu jadi kohopsa. Paradismu, maruah ni lebih daripada harta benda maruah. Maruah kena jaga. Lebih-lebih lagi melibatkan sesama ikhwah, sesama saudara se-Islam. Maruah orang. Maruah diri dan maruah orang. Hak kita sendiri kena jaga, hak orang pun sebagaimana kita jaga hak kita, kena jaga juga hak orang. Diri sendiri kena jaga maruah. Jangan letak diri kita pada tempat tuhmah. Jangan cuba letak diri kita pada tempat hak tak sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqifu fi mawaqifit tuham. Fala yaqifu fi mawaqifit tuham. Orang yang beriman dengan Allah, dia tidak meletakkan diri dia pada tempat untuk mudah orang tuduh ke dia. Dia nya tak buat tapi duduk tempat orang mudah tuduh. Kalau polis kita tengok, pergi buat siasatan orang judi, tempat orang judi. Kitanya tak judi, cuma duduk sekali dengan orang judi. Kalau polis higap orang judi, dia lepas kau kita. Amodak, demi Allah amodak. Cuma amodak situ, amodak sini ya. Boleh lepas. Polis mana bodoh kalau tak ikat kita?
Kita duduk tempat tu. Seorang orang jantan dengan seorang orang tino duduk dalam bilik, sebilik, tutup. Mari pencegah maksiat, buka pintu, tendai pintu, buka pintu, kita kata ambo tak buat gapo-gapo, ambo duduk saja ya. Boleh? Ambo ni ijabah mati. Ijabah mati. Cuma Pak Ore tak lepas lagi. Bukan pergi saja, pergi ceramah nak. Bila tanya tak ngaku. Tekan tanya tak bak dak. Siapa mati kami nak kawan nak mati dah lepas. Siapa mati kau percaya ke apa? Tapi siapa masa duduk sekali dengan orang. Timuk pula aku. Allah letih para tu semua. Amo sebenarnya baru lepas dia dewa. Letih sebenarnya. Tapi dia masuk mari tak apalah. Segenak tepak timuk. Dah ada dewa apa timuk. Tegak tanya tak ngaku. Ni orang panggil mawaqifit Tuhan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, fala yaqifu fi mawaqifit Tuhan. Jangan duduk tepat orang boleh tuduh. Tak sedar ayat tak ngaku lah kalau dia duduk sekali dengan dia betul. Ini orang panggil maruah. Apalagi kita kata ke sains-sains kita para dia semua macam-macam. Kalau betul boleh kira, hak tak betul. Lagu mana nak jawab depan tu esok kalau bagi tak betul? Maruah. Kalau harta benda boleh hantar. Kalau harta benda kita buat boleh bayar. Kalau harta benda kita curi boleh hantar. Tapi maruah para dia semua maruah. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Hak yang dituduh pula ulama, amilin, hebat, besar. Siapa kita nak tuduh orang? Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallaluhu minhu al-yawm. Siapa-siapa yang bertindak melakukan kezaliman kepada saudara dia, maka dia kena minta halal selalu, terutama dari segi maruah, 'ird. Kena minta halal selalu supaya ianya tidak berkembang daripada sedina jadi 2 dinar, daripada 2 dinar jadi 3 dinar, mana daripada hak seria jadi 2 ya, hak 2 ya jadi 10 ya. Sebelum jadi kuhafsah minta halal selalu. Sebabnya in kana lahu amalun salih. Kalau orang hak buat zalim kepada saudara dia ni ada amalan salih, ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Diambil daripada amalan salih orang hak buat zalim ni, diberi kepada orang hak dia zalim, orang hak kena zalim boleh pahala free daripada amalan baik hak dia buat. Wa illam yakun lahu hasanat, tu kalau dia ada amalan soleh, amalan dia boleh ke orang hak dia buat zalim. Sekiranya dia tu pula tak ada amalan soleh, dia zalim, dia tak ada amalan soleh, ukhidha min sayyiati sahibi, maka diambil daripada segala dosa orang hak dia buat zalim, fahumila alaih, diletak atas batu kepala dia pula. Wallahiyazubillah. La qadar. Ini dia para dia semua. Haram zalim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhi dirimu daripada berlaku zalim. Pasal zalim ni zulumat yaumal qiyamah. Gelap segelap-gelapnya kepada kamu di akhirat kelak. Gelap. Lah ni sedaklah boleh saya buat. Tapi saya akhirat zulumat yaumul qiyamah. Fala tazalam. Kalau setara binatang pun Tuhan beri peluang untuk balas, apalagi kita manusia. Esok kita boleh tengok esok. Kau tak percaya? Mati dulu baru tahu. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah
hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. 2 ekor kambing belaga. 2 ekor kambing belaga. Seekor hak tak ada tanduk, seekor hak ada tanduk. Belawai hak ada tanduk dengan hak tak ada tanduk mesti benda hak ada tanduk. Kau gimana? Bila belawai benda hak ada tanduk di dunia ni, kalau hak tak ada tanduk, seesok kami hak tak ada tanduk di dunia diberi peluang oleh Allah tumbuh tanduk dan diberi peluang untuk tanduk balik kami hak tanduk dia semasa di dunia dulu. Para hadirin semua, kalau setara kami pun diberi peluang untuk dibalas, maka siapa kita tidak diberi peluang? Kami tak apalah, lepas pada bergama dia, lepas pada balas dia jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, ada seorang hamba bila tengok menata lepas pada Tuhan beri peluang ke dia balas antara satu sama lain, lepas tu dia tak masuk neraka, tak masuk surga, berapa dia pakai jadi tanah begitu. Ada orang kita kata, dia kata aku kalau jadi tanah begini molek juga, dia kata. Oh, tak apa kalau jadi tanah sepuluh penata. Kita tak jadi tanah. Kita akan dibalas oleh Allah SWT selama-lamanya, dah tak ada mati lagi, dah tak ada putus lagi dah. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam tu, sama ada surga baik ataupun neraka baik. Fala tazalamu, jangan berlaku zalim. Marwah, para semua, kita sendiri jangan terlibat dengan benda-benda yang mendedahkan diri kita kepada tuduhan orang. Jangan sekali-kali. Pasal susah untuk kita menafikan tuduhan itu kalau sekiranya kita sendiri terlibat dengan benda syubhah, benda ragu-ragu, ya ke tak. Tapi nak berat lah, iya lah. Dia syubhah ni para semua, dia ada. Allah. Antara halal haram, dia ada syubhah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra alidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Halal jelas, haram jelas. Imam Syafi'i kita kata ma dallad dalilu ala tahrimih fahuwa haram. Ma dallad dalilu ala tahrimih fahuwa haram. Kita kaedah kita mudah ya. Bila ada nas, satu benda tu ada nas dalam Quran mengatakan dia haram, maka hak tu betul haram, hak lain semua halal. Hak lain semua halal. Ini kaedah kita. Sebab itulah tak boleh tanya apa hukum naik kapal terbang. Kalau kau ada orang kita apa hukum naik kapal terbang? Memang tak ada dalam Quran. Memang tak ada dalam hadis. Nak ada dalam hadis Quran mana zaman Rasulullah tak ada kapal terbang. Boleh kita kata hukum naik kapal terbang ni makruh, kau sunat, kau haram, kau halal. Tak ada. Benda yang tidak disebut oleh Allah, oleh Rasul melalui nas qat'i, Quran, hadis, ijma' qiyas, maka ianya adalah semuanya halal. Halal. Lain pada yang disebut oleh Allah haram, halal. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hak tu jelas. Lain pada yang diharamkan adalah halal, harus. Ini kaedah kita. Tapi di antara dua tu ada benda yang dikatakan syubhah. Seorang yang warak, seorang yang hati dia suci, bersih, dia menjauhkan diri daripada benda yang syubhah, yang dekat dengan haram. Mudah ya. Hadis Rasulullah sebut, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim. Orang pergi kambing ataupun orang pergi lembu kubah
Orang perah kambing atau perah lembu kurban. Tepat luah untuk dia tamak lembu dia, tepat luah. Maknanya pada ragut luah. Tapi waktu tak jauh dia nya pergi tambak lembu dia, kambing dia tepi dengan kebun orang. Pada ragut luah. Dia pergi tambak tepi kebun orang. Walaupun tali lembu dia tu memang tak sapa kebun orang. Tapi apa kerjaan kita tambak tepi kebun orang? Ada jaminan kau pelunggu tak cabut? Ada jaminan kau tali tak putus? Tak ada jaminan. Bila tak ada jaminan, maka awal-awal lagi hak comelnya, mu tak segi tambak tepi kebun orang. Takut-takut bila berlaku benda yang kamu tak terfikir, tak ada jaminan, maka lembu kamu, kambing kamu akan makan tanaman orang. Bila makan tanaman orang, berdosa. Makan hak orang. Maka lebih baik awal-awal lagi mu jangan dekati benda tu. Itu dia panggil benda syubhah. Benda syubhah. Dia benda syubhah ni para semua. Bagi seorang warak, awal-awal lagi dia tidak menjatuhkan diri, tidak melibatkan diri dia dengan suasana tu. Sepama sebut takdi lah. Dah kita ni kita juru. Kita tahu dah tempat ni orang tanding buruk candik hari Jumaat judi. Tempat kuliah hari Jumaat medan ilmu ada. Bapa kita tak mari di medan ilmu, kita cari tempat orang tanding buruk candik hak judi. Ambo tak judi. Ambo kita tengok ya. Malah peminat buruk candik tak apa tanding lah, tak ada masalah. Cuma jangan judi. Jangan judi. Kita hak judi ni apa nak hidup dalam suasana tu. Itulah yang dikatakan syubhah. Maka kita kena jaga diri dia. Maruah kita kena jaga supaya tidak terlibat dengan suasana yang memudahkan orang tuduh kita dan kita payah untuk pelepah. Walaupun kita tidak terlibat. Ini para hati semua tu wakil ramah kena bila iwapok giraya anak ambo kena igak boleh anak ambonya tak terlibat. Anak ambo juru doa dalam rumah tak tobek. Nya telika sekali tu malam kemarin nya naik kereta gu dia siapa satu tempat boleh wak belaknya igak. Mau pak igak kata wakil suruh tok wakil berhubung dengan OCPD. Ambo kena sekali. Ambo telefon ke OC. Tuan, tolong tengok anak buah kita ni sore ni. OC kata, baby, dalam poket dia ada 70 butir pi kuda. Dalam poket dia ada 70 butir. Mak poknya kata dok. Kalau juru apa hidup sekali dengan dia tu? Tak. Kalau kita hebat sangat apa hidup sekali dengan musuh? Sebab tadi lah. Kalau kita ngaku kita duduk dalam jemaah Islam, apa hidup pak orangnya duduk sekali dengan orang? Apa? Masih lagi ngaku kita ni duduk dalam jemaah Islam, kalau kita bai'ah benar. Oh bai'ah, terikat dengan bai'ah. Inilah masalahnya, terdedah kepada orang tuduh. Bila orang tuduh, kita nak marah. Tak seduklah tempat hak yang mendedahkan kepada kita dituduh. Supaya kita selamat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku semua, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku semua, asamu ni sesat. Asamu ni sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku bagi hidayah kepada dia. Fastahduni, maka tolong hidayahkan kepada aku. Kita kena minta dengan Tuhan, tolong hidayahkan kepada aku semua. Tolong hidayahkan kepada aku. Para hadirin semua, kita sebagai hamba kepada Allah SWT kena sepanjang masa kena minta
pertolongan daripada Allah SWT, lebih-lebih lagi untuk kekal dengan hidayah Allah SWT, untuk istiqamah. Hati kita manusia ni nama dia qalb. Kita ngaji bahasa Arab, apa makna qalb? Qalb ni dia balik. Qallaba yuqallibu taqliban, dia balik sekali kok tu, sekali kok ni. Harumani. Luaija dalam perut. Hati. Kalau biru mudah basah. Mudah basah. Qalb. Al-qalb. Hati ni dia balik semua. Lah ni lama ngangun ni pah belakang. Dekat dengan ngangun ni hilang. Qallaba yuqallibu taqlib. Al-qulub baina yaday rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia ni duduk tangan Tuhan. Dia boleh balik ke mana dia nak. Boleh dia balik ke mana dia nak. Dia nak balik ke mana pun boleh. Hati. Oleh kerana hati ni pesen dia balik, pesen dia dah balik hati ni. Pagi ni molek. Sekarang tak tentu lagi. Ni buat kita ni molek pagi ni, sekarang tak tentu lagi ni. Nah. Molek betul sekarang, pagi esok tak tentu. Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun qaqita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'malis salihah. Mu tak usah tangguhlah buat amalan, tak usah tangguhlah. Patut buat hari ni juga, tak usah tangguh. Pasal depan hari ini macam-macam fitnah boleh berlaku. Fitnah macam-macam boleh berlaku. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi dia mukmin molek, wa yumsi kafir, apa tak kan? Kufur. Wa yumsi mu'minan. Petang molek, wa yusbihu kafir, pagi esok jadi kafir. Hati, perang hati. Lagu tu. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia jual agama dia tukar dengan mata benda dunia. Jual agama dengan mata benda dunia. Tak puas hati dalam ni habis. Nak berlawan sangat kalah lawan. Pasal dia dah bila berlawan ada kalah menang. Menang. Kalau kalah kena terima lah nak berlawan. Jangan siapa perikat tinggal Jumaat. Jangan siapa perikat tinggal Jumaat. Jumaat ni siapa kita dalam Jumaat ni? Siapa kita dalam Jumaat ni? Jumaat ni ada belum pada kita ada? Kita ada pula, tak ada kesan apa-apa kepada Jumaat ni. Kalau kita tak ada seorang, jejak apa Jumaat ni? Maknanya apa peranan kita dengan Jumaat ni? Kita berasa hebat sangat kita. Apa kita? Belum pada demo ada, belum pada kawan ada, pada dah. Sumbangan kita kepada PAH banyak mana? Kita cuma tanya kawan. Kalau kita tak sumbang, PAH mampu kah? Dan kalau kita tak ada dalam dunia ni, PAH sedia ada ni, akan gugur kah kalau kita tak ada? Ni Jemaah Islam. Jemaah Islam ni agama Tuhan. Jemaah yang mendukung Islam mendukung agama Tuhan. Selagi mana kita tolong Tuhan, maka selamatlah Tuhan tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mu tolong Tuhan, mu tolong agama Tuhan, Tuhan akan tolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Tuhan akan menetapkan pendirian kamu. Tapi sebaliknya kalau kita lawan jemaah Islam, kita lawan jemaah agama Tuhan.
Bila kita lawan jemaah agama Tuhan, Tuhan akan balas pada kita. Bila Tuhan balas pada kita, antara balasannya ialah kita gogek dalam jemaah. Kita tidak tetap pendirian. Sekali kok tu, sekali kok ni. Inilah antara balasan Tuhan kepada orang yang tidak setia kepada jemaah. Cuba perhati para semua pengalaman lama-lama orang yang tinggal jemaah ni. Orang yang tinggal jemaah ni, orang yang tak setia kepada jemaah ni, mati mulia ke tuan-tuan semua? Mati mulia ke? Sebab tu kita kena istiqamah. Istiqamah para semua. Istaqim kama umir. Kena istiqamah. Hamba minta diri hamba dijauhi oleh Allah SWT daripada tidak istiqamah. Dia kita minta semua kita kena istiqamah dengan hidayah Allah. Ibadi, wahai hamba-Ku semua, kullukum dhal. Setiap orang kamu kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, sesat. Tak boleh lagi dah. Kalau tidak mendapat hidayah Allah, kita sesat. Fastahduni, maka hendaklah kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena minta semua hidayah daripada Allah. Hidayah ni siapa tak boleh beri selain daripada Allah? Nabi Muhammad, Nabi pun tak boleh beri. Tak boleh beri. Bahkan setara Nabi tak boleh bagi hidayah, siapa kita tak boleh. Kecek setara mana sedap, bukan ada orang tak kena. Duk kata tak betul belaka, tak betul sama. Wayak gini pun tak betul, wayak gitu pun tak betul, duk lagu ni pun tak betul, duk lagu tu tak betul. Hak sebenarnya tak betul, duk dia dah. Dia dah tak betul. Orang lain tak betul belaka, sebenarnya dia tak betul. Mana boleh seorang yang ramah tak betul, seorang yang betul, boleh tak? Ramah buat decision, buat keputusan, tak berlaga dengan seorang kata dia betul, hak ramah tak betul. Mungkin kalau gitu. Hidayah daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mu wahai Muhammad, mu tak boleh bagi hidayah kepada siapa hak mu kena, mu sayang setara mana, tak boleh bagi. Pak saudara dia Abu Talib mati dalam suasana musyrikun billah, kufur kepada Allah. Pak saudara hak dia paling sayang Abu Talib ni. Dia sayang sungguh-sungguh. Habis dia sayang. Nak sangat pak saudara dia ni beriman kepada dia, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Tapi apa yang berlaku? Bila Nabi ajak dia, apa jawapan Abu Talib? Wahai Muhammad, uqaddimun nara 'alal 'ar. Uqaddimun nara 'alal 'ar. Wahai Muhammad, lebih baik aku masuk neraka daripada malu. Lebih baik masuk neraka daripada malu. Aku kalau aku beriman kamu, kalau aku turut wahai Muhammad, apa orang tak kata kat aku? Orang akan kata kat aku duk turut anak saudara. Anak saudara pula kaki pecah belah. Anak saudara pula bawa agama menyeleweng, anak saudara pula tak betul, macam-macam lawan, maknanya agama nenek moyang kita dan sebagainya. Maka orang kata macam-macam kat aku, maka pada aku malu, baik aku masuk neraka lah, kata pak saudara dia. Itulah jawapan. Innaka la tahdi man ahbabta. Tuhan turun ayat kepada Nabi, wahai Muhammad, walaupun mu sayang setara mana ke pak saudaramu pun, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh bagi petunjuk kepada siapa hak mu sayang, walakin Allah yahdi man yasha. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa. Tak apalah hak dia mahu nak gitu gilah. Ramai lagi akan bersama dengan kita insya-Allah. Akan kekal dengan kita, akan tunggu kita insya-Allah. Ya, pentingnya kita istiqamah. Betul molek. Istiqamah kita molek dengan syariat, dengan jemaah. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasaitu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-Ku semua, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua kita ni lapar kalau tidak diberi makan oleh Allah SWT. Maka yang beri makan kitanya, yang beri rezeki kitanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin muslim, daripada kita pohon hidayah daripada Allah, kita juga kena pohon pertolongan rezeki juga daripada
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki daripada Allah, percayalah. Jangan siapa perikat mikir aku kalau anak ramai sudah lah, hari mana nak makan, nak beri makan ke anak dan sebagainya. Jangan. Orang zaman itu memang disebut oleh Allah, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. La taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Jangan bunuh anakmu kerana kih takut lapar. Jangan bunuh anakmu kih takut lapar. Maknanya mikir takut lapar ni, anak dibunuh. Tama-tama anak tino. Orang Arab zaman itu, orang Arab zaman itu dia mikir anak tino ni boleh buat apa? Anak jantan boleh buat kerja. Anak jantan boleh buat perang. Anak jantan boleh gua tu, boleh gua ni. Nelah. Anak tino boleh buat apa? Maka pada tak boleh buat apa, pada we makan saja, baik kita bunuh. Itu ideologi orang zaman itu. Fikrah orang zaman itu lagu tu. Siapa pun kat bunuh anak ni macam-macam cara. Ama pernah sebut di majlis yang umpama ni. Antara cara yang dipilih oleh orang Badui zaman itu, kih taksir ke anak ramai ada nak bunuh anak tina ni. Cara-cara dia macam-macam. Ada bila siapa pergi kat diu, bini diu nak beranak, siapa masa nak beranak, dia gali lubang di pada pasir, maka gua pergi bini, ngeras itu. Bila siapa masa beranak, pakai terus masuk dalam parit selalu kamu. Klik saja. Tu kalau anak tina. Kalau anak jantan tak jadi masuk dalam parit, awak klik dulu. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua paratisme, hak ni lagi-lagi menyayat hati. Kaedah kedua ni, pera dulu anak tina. Siapa umur 5 tahun, boleh boleh panggil papa mama, boleh panggil ayah mak, boleh panggil abah mak, boleh molek mulut. Satu hari dia pakat antara pok dengan mak ni, satu hari kok mana pun anak ni kita kena bunuh. Hari tu pakai comel molek, pakai bedak bau sedak, pakai baju molek-molek, pakai kasut selipas comel-comel. Anak kok suka dengan pakaian comel. Bedak molek comel, sepuluh happy birthday lah. Maka dibawa anak tu ke suatu tempat di pada pasir yang sudah digali telaga, lubang. Maka bila sampai tempat tu dekat dengan lubang, pak akan minta adik cuba tengok apa ada dalam lubang tu. Maka bila anak tengok lubang tu, pak pun pakai puk tak kepala, belum jatuh anak dalam lubang tu. Di kamu anak tina hidup-hidup umur sudah 5-6 tahun. Maka inilah yang berlaku pada zaman jahiliah. Ini caranya. Allah ni tak usah fikir, baca-baca. Jadi para hati semua, siapa pergi kat sanggup bunuh anak kerana takut tak ada rezeki nak pergi makan anak. Tak betul. Nahnu narzuquhum. Kami yang bagi rezeki kepada mereka. Kamu tak samik banyak. Ia pentingnya jangan malah. Tuhan akan jadikan sebab musabab untuk kita dapat rezeki. Insya-Allah. Walaupun kita anak ramai dibanding dengan orang anak seorang dua, kalau sama rajin dengan kita, insya-Allah serupa je kita boleh. Pandailah Tuhan buatnya. Pandai Tuhan buat. Noreh sama noreh. Insya-Allah kita anak ramai ni pandai Tuhan beri lebih daripada orang yang tak ada anak. Jangan kita tak percaya barang ni. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni siapa pergi kat tak sebini ni pasal takut tak boleh makan bini, tak betul. Bini. Kalau bahasa lah tambah. Kalau bahasa lah. Ambo suruh orang jangan bodoh. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Tazawwajun nisa. Nikahlah. Kawin dengan wanita-wanita, fa innahunna ya'tina bil mal.
Fa innahunna ya'tina bil mal. Orang tina ni bila kita kahwin, insya-Allah dengan sebab kita kahwin, Allah akan tambah rezeki kita insya-Allah. Ya'tina bil mal. Jangan takut untuk kahwin. Jangan sampai perikat kita menjerumuskan diri kita kepada maksiat. Nak bini takut tak boleh makan, maka terlibat dengan benda-benda maksiat, maka ni wal a'yadzu billah. Kahwin insya-Allah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita minta, kita berdoa di samping kita berusaha. Usaha jangan tinggal, usaha wajib. Jangan kita duduk cokoh saja, pagi tidur, malam tidur. Tengah hari tidur, semua tidur 24 jam. Kalau Tuhan nak tolong akunya, marilah tu rezeki. Siapa ajar lagu tu? Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Satu lagi para hadis semua kena ingat, wahai hamba-Ku semua, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Perangai manusia tak boleh lari dah melakukan kesilapan sama ada waktu malam ataupun waktu siang. Bersalah. Memang kita tak boleh lari, tak boleh kata kita ni tak ada salah, jangan. Kita manusia biasa lain pada nabi-nabi dan rasul-rasul tidak maksum. Pokok mana pun tidak maksum. Hebat setara mana manusia pun dia tidak maksum. Betul dia tidak maksum. Tetapi kita ada peluang untuk kita memohon keampunan di atas segala kesilapan yang kita buat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Tuhan buka peluang di waktu siang hari. Kalau ada mana-mana hamba dia nak bertaubat, kalau tengah malam semalam dia buat dosa, maka bila sampai waktu siang hari dia bertaubat. Dan Tuhan juga buka peluang waktu malam, kalau ada di antara hamba dia yang buat dosa waktu siang hari. Maknanya 24 jam Tuhan buka peluang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku bersedia untuk memaafkan, mengampunkan segala dosa semua sekali. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin semua, kita kena yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, rahmat Allah mengatasi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat aku, kasih sayang aku mengatasi kemurkaan aku. Ni janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tersalah, kalau kita tersilap, boleh kita kembali ke pangkal jalan, tak apa. Marilah kita terima. Tak ada masalah. Kita buka. Jangan kekal dengan maksiat. Jangan kekal dengan mungkar. Jangan kekal dengan syirik. Jangan kekal dengan lalang sekali kau tu sekali kau. Jangan. Kekal dengan istiqamah dan kembali ke pangkal jalan. Kita insya-Allah kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di para hadirin semua kita sambung semulalah. Mengucap terima kasih banyak. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-mub'ats rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم آت أنفسنا تقواها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.